Tiada kod XP, tiada undi. Itulah kata-kata netizen yang tak habis-habis nak mengugut aja tanpa berfikir terlebih dahulu. What's up guys? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizwan. Dalam episod ini berbalik kepada aku punya intro tadi, topik itu. Yang mungkin ada di antara korang pencarum-carum yang telah komen dekat YouTube aku dan mengatakan sedemikian dan juga di TikTok. Sini aku nak bagi tahu korang jelas-jelas lah. Ada sebabnya kenapa Tuan Azmi pun sendiri ada maklumkan yang mana dia mewakili tim PJR ni, pengurusi tim PJR ni, yang mana menyuarakan tentang tuntutan ke HP 2.0 ni. Tapi sebelum tu, bagi korang yang masih lagi belum subscribe ke channel Saja Sembang, please klik button subscribe dan jangan lupa share, dan viewers di TikTok jangan lupa follow lah. Benda ini penting untuk korang dengar supaya kita ni pencarum yang mana mereka ini telah membuat orang kata aduan, dari segi tuntutan dan sebagainya, korang perlu dengar apa yang disuarakan oleh PJR. Jangan seberonong aja, ikut je nafsu korang nak hashtag apa, hashtag ini, paksa tulis komen sana, komen sini. Sebab kadang-kadang ini akan membawa kesan kepada kita akan datang ni. Sebab apa yang PJR lakukan ini, dia lebih tahu, selok-belok perkara apa yang akan terjadi. Maksudnya, bukan nak kata mereka ni Tuhan. Langkah tu supaya tak salah. Sebab apa yang mereka dah usul, dah research, dah kaji, selama ini kita perlu ikut apa yang dibawa. Seperti mana yang Tuan Azmi sendiri bagi tahu. Jangan libatkan politik. Jangan libat-libatkan dengan soal PRU. Ni pun baru kita tahu PRU pun masih lagi belum apa-apa lagi kata putus, dan mungkin takkan jadi untuk tahun ini. Itu kita tak tahu sebab apa. Melalui statement Tan Sri Muhyiddin Yassin pun ada maklumkan kalau boleh tak boleh lakukan PRU untuk tahun ini dan mungkin kena extend untuk tahun depan. Itu kata Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang mana dia merupakan juga pengerusi pemulihan negara. Walaupun kita tengok kan statement ni, aku nak kongsi dengan korang sebab apa, ada menteri pun ada maklumkan tentang perkara ni. Berkaitan dah mula dah dekat sinar harian. Kalau kita tengok sini, bimbang KLSP jadi modal bajet 2023. Itu kata ahli parlimen Senggambut Hana Yeoh. Bimbang kerajaan akan menjadikan agenda membenarkan rakyat mengeluarkan simpanan kumpulan wang simpanan pekerja KLSP sebagai modal meraih sokongan rakyat menerusi usul bajet 2023 kelak. Jangan risau aku tak akan baca secara keseluruhan sebab aku bukan nak fokuskan ni, cuma aku nak bagi tahu apa yang sedang berlaku ni. Penolong Setiausaha Publicity DAP Kebangsaan itu berkata, meskipun difahamkan agenda itu masih di peringkat perbincangan, namun beliau tidak pasti sama ada sebahagian pencarum KLSP berkemampuan untuk mengeluarkan baki simpanan mereka sekali lagi. Ujarnya hal ini kerana beliau bimbang dengan nasib pencarum KLSP pada hari tua mereka jika langkah populis kerajaan itu diluluskan. Dengan kelompok ini mungkin terpaksa menghabiskan duit simpanan bagi tujuan berkenaan. Kalau kita lihat statement ini dan statement semalam yang aku ada maklumkan melalui pakar ekonomi, berarti kan semalam dia ada bagi tahu tentang 10K one off. Dua-dua orang ni sebenarnya dia masih lagi tak terima kod, usul, dan tak faham lagi usul yang dibawa PJR. Mungkin dia dengar ura-ura kata, ada orang nak tuntut KLSP pengeluaran khas 2.0. So dia ingat pengeluaran khas 2.0 ni sama macam pengeluaran khas 1.0, iaitu 10K one off. Mungkin anggapan mereka, mungkin mereka usul ni tak diterima oleh mereka ini. Walaupun mungkin PJR ada blastkan email, mungkin mereka tak dapat ke, masuk kat spam dan sebagainya lah. Kalau ikutkan, aku nak bagi tahu korang kenapa 10K ni tak boleh. Kenapa kita tak boleh sebut langsung berkaitan dengan intro aku tadi. So, ada beberapa perkara yang aku akan bagi jelaskan kepada korang kenapa. Yang pertama, kerajaan akan nampak benda ini bukannya benda yang terdesak untuk korang minta. So dia tak nampak benda ni adalah serius melalui usul yang dikemukakan. So sebab itu sekiranya korang macam kalau tak ni kita takkan ni. Tak apalah, pergi sampai tahun depan. Macam tu. Dan yang kedua, untuk pengetahuan korang, melalui statement semalam aku dah beritahu semalam, 10K one off itu cadangan sahaja. Ingat, itu sekadar cadangan sahaja oleh kata pakar ekonomi tersebut. Mungkin dia tak merujuk apa pak usul yang dibawakan, yang mana ini cadangan yang bernas, yang orang kata kena dengan realiti yang sedang berlaku ini, iaitu bersasar sahaja. Mungkin kerajaan akan ambil lah peluang kat sini untuk meraih undi dan dia cuba dapat
main-mainkan sentimen-sentimen rakyat ni dengan kau nak support kita orang, cakap kita buat pilihan raya, nanti kita akan bagi ke USP. Dan ini mungkin terjadi guys. Dan yang ketiga, berkemungkinan kerajaan ambil satu lagi langkah yang mudah saja. Sebab dia tahu mungkin mereka ni yelah dah minta-minta macam ni kan. Tak apa. Kita keluarkan. Tetapi kalau kita boleh, kita buat macam fasa dululah. Sikit-sikit je dia bagi diorang. Sebab diorang ni jenis memang tak faham pun masalah rakyat. Dan tak tahu pasal apa usul yang dibawa oleh PJR. Dan benda ini adalah bersasar dengan mereka yang betul-betul bermasalah ini. Pencarum yang bermasalah ini. So dia minta kata, jadi akan buat satu. Kita buatlah macam Aishina. Kita bagi 1,000 ke, kita keluar 5,000 ke. 5,000 pula. 500 ke. Macam tu. So kita tak nak benda ni semua. Dan seterusnya, ingat jumlah pencarum yang isi 226,996. Kalau aku salah, bagi tahu. So nak dibandingkan dengan pencarum yang tak isi borang aduan tu, hanya tengok CCTV. Ataupun yang mungkin pencarum ataupun yang bukan pencarum. Berapa juta rakyat Malaysia yang mungkin tak isi borang aduan ni, yang mungkin dia tak nak lahan. So mereka ni akan keluar undi juga. Dan kita yang isi borang aduan ini 226,000 nak berbandingkan dengan juta, nak berlawan fight, kau ingat boleh lepas? Tak boleh. So itu yang aku nak bagi tahu. So ingatlah guys, perjuangan ini sebenarnya perjuangan kita sebagai pencarum yang bersasar saja kita nak ke depan. Kita tak nak libatkan dengan politik, kita tak nak libatkan dengan pilihan raya. Sebab ini dah memang daripada asalnya, dah lama dah kita dah suarakan perkara ini. So please bantu PJR dengan menyokong mereka dengan hashtag KLUSP bersasar. Dan bagi untuk korang yang nak tahu lebih lanjut perkara-perkara perkembangan terkini, please rujuk kepada PJR sahaja. Jangan dengar-dengar kata pasal 10K lah, one off dan sebagainya. Ingat, platform ini saja PJR yang boleh korang percaya berbanding platform-platform lain dah. Itu saja perkongsian dalam episod kali ini. Diharap sedikit sebanyak memberi info yang terkini daripada channel Saja Sembang. Bagi korang yang masih lagi belum subscribe ke channel ini guys, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan juga like. Dan viewers di TikTok, terima kasih kerana support dengan follow dan juga tap screen. Tap screen mana boleh, itu live. Aku Faizwan. Assalamualaikum.